Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Sejarah tahun 4. Tema Sejarah Awal Negara, Unit 9, Pengasas Kesultanan Melayu, Melaka. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini, kenali pengasas Kesultanan Melayu, Melaka dan juga pengembaraan para miswara membina kerajaan. Okey, objektif pelajaran kita pada hari ini, murid dapat menyatakan latar pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, murid-murid dah buka buku teks muka surat 122 dan juga 123. Okey, kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Jadi terdapat dua buah buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Buku tersebut ialah Sulalatus Salatin dan Suma Oriental. Berdasarkan dua sumber tersebut, para miswara atau Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, murid dapat lihat ada dua sumber yang digunakan untuk mengenali pengasas Sultan Melaka, Sulalatus Salatin dan juga Suma Oriental. Okey, jadi kita lihat kepada latar belakang para miswara. Okey, para miswara ni, dia siapa? Para miswara ialah putera raja kerajaan Melayu dari Palembang. Jadi murid kena faham, kena ingat. Para miswara ni, dia seorang putera raja kerajaan Melayu. Dia berasal dari Palembang. Palembang ni sebuah kerajaan pada masa dahulu. Okey, kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana Parameswara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Jadi Palembang ni dia berada di bawah jajahan Majapahit. Walaupun Palembang ini mempunyai raja, tetapi mereka perlu patuh ataupun perlu ikut arahan Majapahit, kerana Majapahit menguasai kerajaan Palembang. Jadi para miswara ni dia melawan Majapahit ni kerana dia ingin membebaskan kerajaan Palembang daripada cengkaman ataupun jajahan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit ni dia tidak suka, dia risau ataupun bimbang Parameswara berjaya membebaskan Palembang daripada jajahannya. Jadi dia menyerang kerajaan Majapahit ni, mengerahkan tenteranya datang menyerang Palembang. Jadi Parameswara bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Jadi Parameswara ni apabila kerajaan Majapahit datang menyerang Palembang, Parameswara cuba melawan tapi tidak berdaya kerana Majapahit ni, kerajaan Majapahit ni satu kerajaan yang besar pada masa itu, lebih besar daripada kerajaan Palembang dan tenteranya pun lebih ramai dan juga lebih kuat. Jadi Parameswara cuba melawan tetapi tidak boleh menghalang serangan Majapahit. Jadi untuk menyelamatkan dirinya daripada dibunuh, Majlis Parameswara bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang. Mereka terpaksa tinggalkan Palembang kerana diserang oleh kerajaan Majapahit dan Parameswara dan pengikutnya menuju ke Temasek, kerana diserang oleh Majapahit. Jadi mereka ni pun pergi ke Temasek. Temasek ni tahu di mana? Temasek ni, kalau sekarang Temasek ni Singapura. Tapi dulu namanya, mula-mula nama Singapura Temasek. Okey. Pengalaman Parameswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia. Jadi Parameswara ni dia seorang pemimpin yang bijak dan pandai. Jadi ramai pembesar dan juga
rakyat yang sukakan Parameswara, yang menyokong beliau. Jadi ramai rakyat dan juga pembesar yang menyatakan sokongan kepada Parameswara. Jadi bila Parameswara meninggalkan Palembang, maka ramailah rakyatnya dan juga pembesar yang mengikutnya. Pengikut-pengikut dia datang ikut dia sekali pergi ke Temasek. Jadi murid dapat lihat macam ni. Temasek ialah nama bagi Singapura. Okey, jadi murid-murid dapat lihatlah sedikit tentang latar belakang Parameswara. Okey. Pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Okey. Jadi selepas meninggalkan Palembang, Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya melalui pengembaraan yang penuh cabaran sehingga tiba di Temasek. Dia lari kan. Dia pergi sempat diserang oleh kerajaan Majapahit di Palembang. Dia pun meninggalkan Palembang dan meneruskan perjalanan pengembaraannya ke Temasek. Okey, kita dapat lihat perjalanan cerita ni. Parameswara dan para pengikutnya menaiki kapal menuju ke Temasek dan bertemu dengan Temagi. Temagi ni dia raja, pada masa itu di Temasek. Temagi ni merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Jadi Parameswara ni disambut baik. Nampak kedatangan Parameswara disambut baik oleh Temagi. Parameswara diizinkan oleh Temagi untuk menetap di Temasek. Jadi Temagi ni dia pemerintah pada masa tu dekat Temasek ni. Dia wakil kerajaan Siam sebab kerajaan Siam pada masa itu sangat kuat. Kerajaan dia sangat besar. Tentera dia pun kuat, besar. Jadi Temasek ni berada di bawah naungan Siam. Okey, jadi kedatangan Parameswara ni, Raja Temagi ni, pemerintah Temasek ni, dia tak ada macam nak halau ke, tak bagi masuk, tapi dia meraikan menyambut baik kedatangan Raja Parameswara ke Temasek. Okey. Jadi Parameswara mendapati Temasek sesuai untuk jadikan kerajaan kerana kedudukannya yang strategik. Alangkah baiknya jika Better dapat membina kerajaan di sini. Jadi Parameswara ni dia berfikiran jauh. Dia bijak, seorang pemimpin yang bijak. Jadi dia nampak, dia lihat kerajaan Temasek ni, kawasan Temasek ni sesuai untuk jadikan kerajaan kerana kedudukan dia yang strategik. Dikelilingi oleh lautan, jadi mudah untuk dia melihat musuh yang datang dan juga untuk membina pusat perdagangan ataupun pelabuhan untuk pedagang-pedagang daripada seluruh dunia datang ke Temasek. Jadi Parameswara pun merancang serangan ke atas Temagi kerana Parameswara nak menjadi pemerintah Temasek. Hal ini menyebabkan Temagi dibunuh. Jadi Parameswara ni bercita-cita tinggilah, besar. Jadi dia tak, walaupun Raja Temagi mengalu-alukan dia, melayan dia dengan baik apa semua, tetapi Parameswara rasa dia ingin menjadi pemimpin, menjadi pemerintah di Temagi kerana kawasannya yang sangat strategi. Jadi dia pun melancarkan serangan ke atas kerajaan Temagi, ke atas kerajaan Temasek dan berjaya mengalahkan Temasek dan juga berjaya membunuh Temagi. Jadi kerajaan Siam bila dapat tahu Temagi dibunuh oleh Parameswara, pemerintah Siam, Raja Siam pada masa itu sangat marah sebab Temasek ni berada di bawah kerajaan Siam. Jadi dia lihat, dia cakap, "Cis, berani mereka membunuh Temagi, Better sebagai pemerintah Siam harus menuntut bela. Hutang darah dibayar dengan darah." Jadi pemerintah Siam ni, Raja Siam ni sangat marah. Dia tak boleh terima Parameswara membunuh wakil kerajaannya kerana Temagi ni berada di bawah kekuasaannya. Lagipun masa tu Siam suatu kerajaan yang besar. Jadi bila Parameswara macam tu, malulah kerajaan Siam. Menjatuhkan maruah kerajaan Siam.
Jadi kerajaan Siam pun menyediakan kelengkapan peperangan untuk menyerang Parameswara di Temasek. Jadi dia menyediakan bekalan senjata, tentera dia semualah untuk datang menyerang menyerang Temasek. Nak pergi serang Parameswara lah. Okey, setelah mengetahui serangan Siam, Parameswara merundur ke Muar bersama-sama dengan pengikutnya. Jadi bila sahaja Parameswara dia tahu yang Raja Siam ni datang nak serang, menghantar tentera dia datang nak serang Temasek, jadi Parameswara pun berundur ke Muar. Kenapa Parameswara tak nak melawan dengan Kerajaan Siam? Sebab Kerajaan Siam ni satu kerajaan yang sangat besar pada masa itu. Dia mempunyai tentera yang ramai. Lepas tu tentera dia pun tentera yang sangat terlatih. Dan senjata-senjata dia pun sangat moden lah. Jadi Parameswara tahu kekuatan kerajaan Siam pada masa itu. Jadi dia bersama-sama dengan pengikutnya berundur ke Muar bersama-sama dengan pengikutnya. Jadi dia pun melarikan diri ke Muar lah. Okey, jadi murid dapat lihat sini banyak biawak di sini. Beta rasa tidak sesuai tempat dijadikan pusat pemerintah. Ampun Tuanku, benar tidak Tuanku, mari kita cari tempat yang lain. Jadi masa dia sampai kat Muar tu, dia lihat, dia tengok suasana pemandangan di situ, kawasan di situ. Dia rasa kawasan ini tidak sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan. Jadi Parameswara dan pengikutnya meninggalkan Muar dan meneruskan perjalanan ke Sening Ujong. Jadi dia pun dengan pengikutnya bersama-sama pengikutnya pun pergi ke Sening Ujong. Masa tu Parameswara melantik seorang wakil pemerintah di Sening Ujong. Jadi walaupun dia meneruskan perjalanan ke Sening Ujong, dia melantik seorang wakil pemerintah. Dilantik salah seorang pembesar lah daripada kalangan pengikutnya menjadi pemerintah di Sening Ujong. Jadi sebagai wakil kepada beliau lah, kepada Parameswara, untuk menyatakan ini adalah kawasan pemerintahannya. Okey, jadi cikgu dah cerita sedikit tentang pengembaraan Parameswara untuk membina kerajaan Melaka. Tapi cikgu belum cerita lagi, dia datang ke Melaka tu hanya sampai Sening Ujong saja. Okey. Jadi cikgu nak murid-murid buat nota ni, tulis datang belakang Parameswara, buat peta macam ni, peta minda ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, ni tak payah lukis, hanya tulis tengah ni Parameswara saja, ataupun tulis Parameswara sajalah. Okey, 1, 2, 3, 4. Peteraja Kerajaan Melayu dari Palembang. Parameswara cuma membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Parameswara menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Baginda mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia kerana sifat kepimpinan yang tinggi. Okey, jadi pengawalan Parameswara membina kerajaan. Murid dapat lihat yang pertama dari Palembang ke Temasek, Muar, Sening Ujong, Melaka. Jadi salin peta minda ni. Tengah-tengah ni tak payah lukis, tulis je Parameswara. Lepas tu ni pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Jadi selepas meninggalkan Palembang, Parameswara bersama mengikutnya melalui pengarah yang penuh cabaran. Jadi murid salin saja, tulis nombor 1. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Salin nota ni. Pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Okey, jadi dah setelah habis salin nota, dah faham dah apa yang cikgu ajar tadi, murid bolehlah buat latihan. Okey, buat latihan ni tandakan right pada jawapan yang betul. Jadi murid salin soalan ni, lepas tu tandakan right dalam ruangan kosong di dalam tempat kosong ni. Dengan jawapan yang betul, pilih satu saja. Jangan pergi right sampai 3 ni. Satu sahaja. Okey. Seterusnya, ni latihan yang kedua. Lengkapkan ayat berikut jawapan yang diberikan. Dia dah bagi pilihan jawapan. Hanya murid perlu masukkan dalam tempat kosong ni. Sediakan. Itu sahaja latihan kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat menjawab semua latihan ini dengan betul. Dan juga
Tepatlah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.